Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung lagi kita punya discussion untuk wave ni. Sekarang ni kita masuk pada part yang ketiga lah. Okay, so soalan nombor 4 ini berkenaan dengan refraction of wave 5.3. Refraction of wave. Refraction 5.4. Sorry. Okay, soalan nombor 4, diagram shows water wave propagating from region M to region N. Okay, so apa yang kita boleh nampak daripada gambar rajah ialah dia punya wavelength dia tak sama. Di mana wavelength dekat region M, region M, wavelength dia adalah lebih panjang berbanding dengan region N. Okey. Lambda dekat M lebih panjang daripada lambda dekat N. Jadi lambda ni dia berubah kerana faktor kedalaman. Jadi sekiranya lambda dia lebih panjang, itu menunjukkan kawasan itu adalah lebih dalam, deep region, dan lambda yang pendek menunjukkan kawasan itu adalah kawasan yang cetek, shallow region. Okey. Dan bila mana lambda ni berubah, kesannya dia akan mengubah speed of the wave. Wave ni ialah water wave lah. Di mana speed of water wave di kawasan yang dalam lebih laju berbanding dengan speed of wave di kawasan yang cetek. Okey. Soalan dia, which comparison is correct? Yang pertama, jawapannya frequency of wave at region M and region is greater than region N. Okey, frekuensi bagi water wave sepanjang dia punya propagation, frekuensi dia tak berubah. Dekat mana-mana region pun frekuensi dia adalah sama, sebab frekuensi of water wave ni dia bergantung kepada vibration of sources dia lah. Jadi water wave ni datang daripada source yang sama, maka frekuensi dia sama. Jadi A salah. Speed of wave at region M is smaller than region N. Salah. Okay. Amplitude of wave at region M is greater. Salah, sebab amplitude of wave ni bila dia bergerak dia mesti decrease, sebab dia mengalami damping effect. Okay, kecuali dia mengalami resonance, barulah amplitude dia boleh increase balik. Tapi kalau dia bergerak biasa, tak kira apa fenomena pun, amplitude of wave mesti decreases sebab adanya damping effect. Depth of water at region M is greater than depth of water at region N. Betul lah, sebab M tu deep maknanya depth dia lagi dalam. Jawapan dia lah D. Okay, nombor 5. Diagram shows a ripple tank with a sloping base and a vibrator being vibrate. Okay, apa yang kita boleh nampak? Okay, bahagian yang sebelah kiri ni dia lebih dalam. Dia adalah deep region berbanding kawasan yang sebelah kanan ni dia adalah shallow region lah. Dia lebih cetek. Sebab bila kita kata depth, dia diukur daripada permukaan ke bawah. Ini yang kita panggil sebagai depth. Okay. Jadi which of the following wave pattern can be seen on the screen? Jadi kawasan yang dalam dia punya lambda dia lebih besar, kawasan yang cetek lambda dia lebih pendek. Okay, itu yang kita dah belajar. Jadi apa yang kita akan nampak, sebelah kiri lambdanya lebih panjang, sebelah kanan lambdanya lebih pendek, sebab sebelah kiri kawasan dalam, sebelah kanan kawasan cetek. Maka jawapan dia ialah D. Okey. So lambda yang panjang menunjukkan dia adalah kawasan yang dalam. So lambda yang ni jarak, distance between two successive crest. Jadi biasanya gambar rajah ni kalau kita lukis garisan itu, dia merujuk kepada wavefront bahagian crest. Okey. Soalan nombor 6, which diagram is true to show the refraction of water wave? Refraction refraction ialah pembiasan. So refraction of water wave dia terjadi kerana speed of water wave tu berubah. Dan kenapakah speed of water wave tu berubah? Kerana faktor kedalaman water yang berubah. Iaitu bila dia bergerak daripada dalam ke cetek atau cetek ke dalam, speed dia berubah. Okay, dalam gambar rajah ni, kesemua jawapannya dia bermula daripada kawasan yang dalam. Okay, so apabila kita punya water wave bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, apa kesannya? Kesannya speed dia berubah.
So macam mana speed dia berubah? So bila dia masuk ke dalam kawasan yang cetek, speed dia decreases. Maka bila speed dia decrease, dia akan bend towards the normal. Dia punya refraction dia bend towards the normal. So apa yang kita kena buat? Kita kena lukis normal line lah. Okay, dekat surface between the two depth. Okay, ini kita punya normal line. Okay, ini kita punya normal line. Okay. Jadi bila dia bergerak daripada deep ke shallow, dia akan refract ataupun dia akan bend ke mana? Towards the normal. Okey, jadi bila dia bend towards the normal, macam mana direction dia? So itulah direction dia bila dia masuk ke kawasan yang cetek. Jadi kalau kita tengok pada jawapan tu, tak ada jawapan lain lah. Maka jawapan dia ialah A lah. Dan satu lagi yang kita kena tahu ialah bila dia masuk ke kawasan yang cetek, shallow region, lambda dia akan decreases. So kita tengok kita punya wavefront kita rapat-rapat dekat shallow region. Itu menunjukkan wavefront dia lebih pendek. Okay, so nombor 6 tu jawapan dia ialah A. Nombor 7, the diagram show water wave that move more slowly. More slowly. Bila dia slow, bila dia bergerak ke kawasan yang cetek, shallow region. Okay. After passing into shallow region. Tu yang cikgu cakap lah, water, shallow water. Bila dia bergerak dalam kawasan yang cetek, shallow region, shallow water, the speed of water wave will be decreased. Bila dia bergerak kepada kawasan yang dalam, dan kawasan dalam, speed of water wave is increased. Which diagram shows what happened to the wave? Okay. Ni cerita dia sama lah. Kita punya water wave ni bergerak daripada mana? So dia sedang bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan yang cetek. Tengok anak panah So bila dia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, the speed is decreased. Okay, jadi kalau kita nak lukis dia punya refraction, mula-mula kita punya water wave ni bergerak horizontal. Bila dia kena dekat surface between the two different depth, maka kita kena lukis normal line kat situlah. So normal line apa dia? Normal line is a line that is perpendicular to the surface, the boundaries. Okey, dan apa yang berlaku kepada water wave kita ni? Bila dia masuk ke kawasan cetek, dia akan bend towards the normal. Normalnya di kawasan cetek tu normalnya duduk belah bawah. So dia towards the normal, dia akan condong ke bawah lah. So itu yang kita kata refraction, iaitu direction of propagation dah berubah. Dia bend towards the normal. Jadi mana satu jawapan yang kita nak terima ni? Okay, so tak ada jawapan lain lah. So jawapan kita ialah C, sama dengan soalan nombor 6 tadi. Dan di kawasan yang cetek, selain daripada dia bend towards the normal, dia punya lambda dia decrease, lambda dia lebih pendek. Dan selain daripada lambda dia pendek, dia punya speed pun adalah lebih rendah. Dia bergerak lebih perlahan. Okey, itu nombor 7. Nombor 8. When water wave pass from deep water into shallow water. Okey, kita tak garis dulu. Bergerak daripada deep kepada shallow. So deep ke shallow, speed dia decrease, lambda dia decrease. Dia bend towards the normal. How do the speed, wavelength dan juga frekuensi. So apa yang cikgu dah cakap tadi, frekuensi of water wave ni dia tidak akan berubah bila dia bergerak. Tak kira lah dia daripada dalam ke cetek atau cetek ke dalam, frekuensi dia adalah constant or unchanged. Kenapa? Sebab frekuensi of water wave ni dia bergantung kepada vibrator dia. Kalau kita buat eksperimen dalam makmal guna ripple tank, vibrator dia ialah dipper lah yang vibrate dekat permukaan air. So dia bergantung kepada vibrator. Sekiranya frekuensi of vibrator tu tidak diubah, maka dia punya frekuensi of water wave pun tidak akan berubah. Jadi frekuensi is constant. Kita ambil frekuensi constant ataupun no change lah. Okay, no change, no change. Maka jawapan kita tu, kita dah boleh cancel B, kita dah boleh cancel C lah dulu. Dan di kawasan cetek, speed dia decrease. Begitu juga lambda pun decrease. So jawapan kita adalah D. Okay. So kenapa? Kerana daripada formula V sama dengan F lambda.
Okay, di mana V dengan lambda itu adalah directly proportional. Sebab F tu dah constant. Jadi V dengan lambda tu directly proportional. Dan maksud directly proportional, kalau V kita besar, lambda kita besar. Kalau V kita kecil, lambda kita juga kecil. Jadi kalau V decrease, lambda decrease. Kalau V increase, lambda increase. Okay, dia directly proportional. Nombor 9. Diagram shows the refraction pattern of wave from J to K. So dia dah bagi tahu dah J itu adalah kawasan yang cetek, shallow. Okay. Dia nak masuk ke kawasan yang cetek, ke kawasan yang dalam. J shallow. Okay. Manakala K ni dalam. Dan wave kita, water wave kita ni bergerak dari kawasan J nak pergi kepada kawasan K. Maksudnya dia bergerak daripada shallow to deep. So bila dia bergerak ke kawasan yang dalam, kesannya speed dia increase. So bila speed dia increase, deep dekat kawasan dalam, cikgu tulis D ya, is higher than shallow region. Maka kesannya lambda di kawasan dalam deep is greater than lambda di kawasan yang cetek shallow region. Tetapi the frequency of water wave at the deep region and at the shallow region is equal. Tak berubah. Which pair is correct about the characteristic of water wave in K? So K tu ialah kawasan yang dalam. Maka frekuensi tak ada tadi, dia tidak berubah. Dan speed dia di kawasan dalam lebih laju, higher. So jawapan dia ialah C. Okay, kalau kita faham konsep dia senang ya. Okay, nombor 10. Diagram shows water wave propagating from sea to beach. Sea ni maknanya laut lah. Laut tu mesti dia kawasan yang dalam. Beach, kawasan yang cetek. Maknanya kita punya water wave bergerak daripada kawasan dalam, deep region to shallow region. Deep to shallow region. Okay, which characteristic of wave above situation is correct? Okay. Jadi bila dia bergerak daripada deep ke shallow, apa yang cikgu dah bagi tahu, dia punya speed dia decreases. Dan selain daripada speed dia decrease, lambda dia juga decrease, but the frequency is unchanged. Dan directionnya dia akan berubah ke mana? Bend towards the normal. Okay, so wavelength dia decrease dan speed dia decrease. Wavelength dia decrease, speed juga decrease. Okay, dia nak cari yang betul, maka terus dapat jawapan lah. Jawapan dia ialah A. Okay, selesai. Nombor 10. Nombor 11. Okey, nombor 11. Diagram shows a water wave in a ripple tank with a sloping base propagate from X to Y. So kita tengok gambar rajah. Maka apa yang kita nampak, depth diukur daripada permukaan air ke bawah. Maka kita boleh katakan di sini bahawa dekat bahagian X dia adalah kawasan yang cetek, iaitu shallow region. Manakala kawasan Y itu dia adalah deep region. Okey. Jadi bermaksud kita punya water wave bergerak dari mana? Daripada shallow ke deep region. Which of the following physical quantity increases? So bila dia bergerak ke kawasan yang dalam, speed dia increase, lambda dia increase. Speed increase betul, so speed increase tu betul. So terus dapat jawapan lah. Amplitude kenapa salah? Sebab mana-mana wave bila dia bergerak, dia akan mengalami damping effect. Dan bila kita kata damping effect, apa yang berlaku ialah energy loss. Dan bila energy loss, amplitude dia akan decrease. So itu yang menyebabkan amplitude ni salah. Frekuensi tak berubah. Frekuensi tak berubah. Frekuensi is unchanged. Okay. Jadi period dia follow frekuensi. Sebab formula kita F sama dengan 1/T. Jadi kalau frekuensi unchanged, period pun unchanged lah.
Dia mengikut nilai frekuensi. 11. Diagram shows a plane water wave passes from deep water into shallow water. Okay, kita dah cerita banyak kali. Masuk ke kawasan yang cetek, shallow region, speed dia decrease, lambda dia decrease, frequency unchanged. And the direction, it will be bend, it will be refract towards the normal because the speed is decreases. Which of the following is true? Nak cari yang betul. So dia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi yang ada bentuknya trapezium tu seolah-olah dia letak satu bongkah kaca yang berbentuk trapezium, menyebabkan kawasan itu akan menjadi lebih cetek lah. Jadi apa yang berlaku ialah the speed of water wave will be changed where the speed is decreases. Dan bila speed dia decrease, speed dia berubah, kita kena lukis normal line dulu. Jadi kita tengok permukaan shallow kita tu dia adalah condong. Maka kesannya kita punya garis normal pun condong. Jadi ke mana kita punya water wave ni nak bergerak? So bila speed dia decrease, dia akan bend towards the normal. So bends towards the normal. Macam mana nak lukis? Itulah bend towards the normal. Dia lebih dekat dengan normal. Tapi dia tak boleh cross the normal line. Faham tak maksud cross the normal line ni? Maksudnya kalau kita punya normal line tu macam ni, kan? Okey, lepas tu kita punya wave kita dia bergerak macam ni. So kita kata tadi dia bend towards the normal, maksudnya dia mendekati normal. Tu. Itu mendekati normal. Betul lah. Tapi kalau kita lukis dia mendekati normal sampai dia cross the normal line. Ni kita panggil cross the normal line. Ni salah. Dia tak boleh cross normal line, cuma dia lebih dekat dengan normal line. Daripada mana? Daripada garisan asal dia. Garisan asal dia itu sepatutnya dia pergi mana? Dia pergi straight je. Tapi disebabkan oleh kerana dia punya speed tu berubah, dia akan bend towards the normal. Daripada yang asal tu dia lebih dekat dengan normal. Okey, dia tanya yang mana betul? Jawapan kita yang mana ni? Okey, dia kata the direction of wave propagation is unchanged. Salah lah, sebab dia bend toward the normal. Okey, direction of propagation of wave ni dia unchanged pada satu keadaan sahaja. Walaupun dia punya depth berubah, tapi pada satu keadaan tu dia punya direction dia tak ubah. Bila? Okey, sekiranya macam ni. Sekiranya kita punya permukaan shallow tu dia berbentuk rectangular. Okey, segi empat. Okey. Kita punya water wave sedang bergerak daripada deep region ke shallow region. Okey, horizontal lah. Okey, jadi ketika dia nak masuk ke kawasan yang cetek, apa kena buat? Kita kena lukis normal line, kan? So normal line adalah perpendicular dengan kita punya surface of the depth, surface of the deep region. Jadi kita punya permukaan kita vertikal tegak, maka kita punya normal line akan jadi horizontal. Okay. Jadi bila kita lukis normal line ni, apa yang kita boleh nampak kat sini ialah kita punya direction of propagation of incident wave tu duduk di atas normal line. Maknanya dia punya position dia sama, dua-dua horizontal. Direction of incident wave horizontal, normal line pun horizontal. Jadi bila dua-dua horizontal, kalau kita ukur dia punya incident angle, berapa nilai incident angle dia? Maka incident angle dia adalah 0. Jadi bila incident angle 0, kesannya refracted angle dia pun 0. Walaupun dia bergerak pada kedalaman yang berbeza, dia punya speed berubah, tetapi dia tidak berubah dari segi direction. Sepatutnya bila speed berubah, direction berubah, tetapi dia tidak berubah dari segi direction kerana incident angle dia 0. So bila incident angle dia 0, refracted angle dia pun 0. Maksudnya kita punya wave ini akan terus bergerak, okey, dalam arah yang sama. Okey, nampak So arah dia tak berubah.
Adakah dia tidak mengalami reflection? Dia mengalami reflection. Cuma dia punya speed tu sahaja yang berubah. Dia punya speed berubah, di mana bila dia masuk ke kawasan yang cetek, shallow region ni, speed dia berubah dan lambda dia juga berubah. Yang tak berubah hanyalah dia punya frekuensi dan dia punya direction tak berubah dalam kes yang ni. Ini kes terpencil kita panggil. Di mana kenapa arah dia tak berubah? Kerana incident angle dia kosong. So, bila incident angle kita labelkan dengan I, 0 degree, maka kita punya refracted angle kita labelkan R, dia juga bernilai kosong. Jadi, bila bernilai kosong bermaksud kita punya direction itu dia berada di atas normal line. Dia duduk atas normal line, along the normal line, so that the angle is 0. So, arah dia tak berubah lah. Tetapi dia tetap mengalami reflection, velocity dia, speed dia berubah dan dia punya lambda berubah. Okay, tetapi direction tak berubah. Ini bagi case di mana I equals to 0 lah. Jadi kalau I dia tak 0, maka dia akan mengalami perubahan arah. Okay, the frequency of wave is unchanged. Betul lah, frekuensi tidak akan berubah selagi mana the frequency of the vibrator is unchanged. Okay, so jawapan dia terus dapat dah B lah kat sini. Wavelength of the wave increases. Salah lah, sebab dia sepatutnya decrease sebab dia bergerak di kawasan cetek. The speed of wave is increases pun salah. Kawasan cetek, shallow region, the speed of wave is decreases. Okay, selesai. 13. Okay, diagram shows water wave travel from region P to region Q. Okay, apa yang kita boleh nampak? Kita boleh nampak tak dia punya lambda ni? Lambda dekat region P, katalah ini lambda P, dan ini adalah lambda dekat region Q. Okay, ini adalah lambda dekat region Q. Tak jadi lambda Q. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini ialah lambda P is longer than lambda Q. Maka dengan sendirinya, walaupun orang tak bagi tahu pun kita dah boleh tahu dah bahawa kita punya kawasan P itu adalah kawasan yang dalam, manakala kita punya kawasan Q itu adalah kawasan yang cetek, shallow region. Okey. Jadi bila lambda berkurang, so V juga berkurang. V dekat Q lebih kecil pada V dekat P, ataupun V dekat P lebih tinggi daripada V dekat Q. Maksudnya wave kita bergerak lebih laju dekat P berbanding dengan dekat Q lah. Di mana frekuensi dia di mana-mana pun adalah samalah. Kan? Okey, itu yang kita dah boleh orang kata dah ada dalam kepala kita. Bila kita tengok gambar kita dah tahu dah. Dan apa yang kita boleh nampak pun, kita punya water wave ni dia bergerak dari mana? Dia bergerak daripada kawasan yang dalam nak masuk ke kawasan yang cetek. Maka kalau dia masuk ke kawasan cetek, speed dia decrease. Bila speed dia decrease, dia akan bend towards the normal. Kita pun lukis normal line dulu. Normal line kita macam mana? Okay, ini normal line je. Sebab normal line ni dia mesti perpendicular dengan kita punya surface. Okay, kita tengok permukaan kita. Permukaan kita tu dia lurus tetapi dia condong. Condong belah mana? So kita tengok. Dia mesti 90 degree. Normal line ni mesti 90 degree. Normal line ni sifat dia perpendicular. Perpendicular maksudnya 90 darjah. Ni ni 90 ni. Dengan surface. Dengan surface. Surface kita tu horizontal. Ni 90 dengan surface. Cikgu tebalkan sikit surface. Surface antara shallow dengan deep ni lah. Ni surface kita. Shallow dengan deep. Jadi normal line tu dia perpendicular. Jadi bila dia bergerak ke kawasan yang cetek, dia bend ke mana? Dia nak bend ke mana, tengok speed dia. Kawasan cetek, speed dia decrease, maka dia bend towards the normal. Normal dia sebelah atas. So dia akan pergi ke atas direction dia. Jadi samalah dengan apa yang dia lukis dalam gambar rajah ni. Itu konsep yang kita dah kena faham lah. Okey. Balik pada soalan ni. Which of the following is true? Yang mana betul?
Okay, the density of water in P greater than Q. So dalam refraction of water, dia tidak bergantung kepada faktor density, dia bergantung kepada faktor depth. Maka A salah. The depth of water in P is greater than Q, betul ke? P tu deep, Q tu shallow, betul lah. P is greater, the greater tu maksudnya dia lebih dalam. Dalam maknanya dia deep lah. So jawapan dia B. Kalau C, the speed of water wave in Q is greater than in P. Speed dekat Q. Q ni shallow. Bila shallow, speed dia smaller lah, lower lah kan. Salah lah. Kalau dia kata greater tu salah. Amplitude of water wave in Q is greater. Salah lah, sebab amplitude bila dia bergerak semakin berkurang kerana faktor damping effect. Jadi dia bergerak daripada P ke Q. Maka bila bergerak pada P ke Q, maka amplitude dekat Q lebih kecil. Kalau dia bergerak daripada Q kepada P, amplitude dekat Q lebih kecil. Sekarang ni dia bergerak daripada P ke Q. So amplitude dia decreases, bermaksud amplitude dekat Q lebih kecil berbanding amplitude dekat P. Okay, itu salah 14. Diagram shows the propagation of water wave from region W to X. Okay, kita tengok gambar rajah, kita nampak apa? Pertama sekali yang kita boleh nampak dia punya lambda lah. Ini lambda dekat kawasan W. So ini pula lambda dekat kawasan X. Lambda dekat X. So apa kita nampak? Lambda W lebih panjang berbanding lambda dekat kawasan X. Okay. Which is correct comparison of the frequency of the wave and the speed of wave in W and X. So apa yang kita dah faham, frekuensi dekat mana-mana pun tak berubah, frekuensi dia sama. Okay, frekuensi W dengan frekuensi X adalah sama. Cuma bila dia masuk kawasan X, dia masuk ke kawasan yang cetek, lambda dia berkurang, speed dia juga berkurang. Maka bila lambda berkurang, speed berkurang. Okay, kalau lambda bertambah, speed bertambah. Speed dekat W lebih tinggi daripada speed dekat X, atau dengan kata lain, speed dekat X lebih kecil daripada speed dekat W. Okay, so W lebih tinggi lah kan. Okay, itu nombor 14. Okay, kita pergi pada nombor 17 kat sini. A tilted basin contains water. Tilted ni makna yang sengit lah. Basin yang sengit contains water. Water is drip at a constant rate. Lepas tu ada pula air yang dijatuhkan. Dalam bekas tu dah ada air dah. Bekas tu dia sengit. Lepas tu kita jatuhkan pula titisan air. Water is drip at a constant rate. Bila constant rate bermaksud the frequency dia tu adalah constant lah. Rate ni maksudnya kita kena divide dengan time. So bila kita divide dengan time, maka dia akan jadi frekuensi. Okey, maknanya kadar titisan air yang jatuh tu adalah constant. Jadi itu adalah frekuensi of the vibration juga kita panggil. Which pattern of wavefront? Wavefront will be observed in the basin. So kita tengok sebelah kiri kita ni kawasannya jadi macam mana? Dia sengit, tapi sebelah kiri tu akan jadi kawasan yang cetek. Manakala yang sebelah kanan tu pula dia jadi macam mana? Dia jadi kawasan yang dalam. Jadi bila kawasan cetek apa yang kita dah tahu, lambda kawasan cetek shallow region adalah lebih pendek berbanding lambda di kawasan yang dalam. Jadi bila lambda dia pendek, bermaksud kita punya wavefront tu rapat-rapat. Wavefront kita rapat-rapat. Jadi mana wavefront kita rapat? Yang ni salah lah, wavefront kita jarang-jarang. Ni wavefront kita rapat-rapat. Maka yang sebelah kanan pula wavefront kita jauh-jauh. Betul lah. Maka jawapan kita terus dapat dah C. Okay, berbeza dengan B tu salah lah, dia bergerak kan. Seolah-olah kalau B ni seolah-olah yang ceteknya duduk sebelah sini. Yang deep ni duduk belah sini. Salah lah. Shallow sebelah kiri, deep sebelah kanan. Yang D pun salah lah kan. Terbalik Yang D tu terbalik dengan B. Maknanya deep atas, shallow belah bawah, salah. Okey, selesai dekat situ. Okey, kita tengok pula yang ni, iaitu bagaimana kita nak melukis pattern of refraction of wave.
atau yang kita nak lukis lah refracted wave tu lah. Complete the diagrams which shows refraction of water wave. Okey, gambar rajah pertama, water wave kita bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So apa kita nak buat? Pertama sekali kita kena lukis normal line. Okay, normal line apa dia? Normal line is a line that is perpendicular to the surface of the depth. Okay, surface kita tegak, maka normal line kita akan jadi horizontal lah. Okay, ini normal line kita. Okay, normal line kita akan jadi horizontal sebab surface of depth kita tu dia tegak. Jadi apa yang kita dapati, kita punya incident wave dengan kita punya normal line, dia berada pada garisan yang sama, seolah-olah dia bertindih. So bila dia bertindih, maka kesannya kalau kita ukurlah dia punya incident angle, maka nilai incident angle dia adalah 0. Dan bila mana incident angle dia 0, refracted angle dia pun jadi 0. So ini kes yang terpencil cikgu cakap tadi, kes khas di mana apabila incident angle kita 0, refracted angle kita 0, iaitu dari segi directionnya tak berubah, tetapi dia masih lagi mengalami refraction of wave kerana dia masih lagi mengalami refraction, iaitu dari segi speed dia berubah. Speed berubah, maka dengan itu lambda dia juga berubah. Di mana di dalam shallow region speed dia decrease, lambda dia pun decrease. Jadi kalau kita nak lukis dari segi direction dia tak berubah, straight juga. Okay, yang berubah apa dia? Yang berubah ialah speed dia decrease dan juga dia punya apa? Dia punya wave length dia pun decrease. Jadi kalau kita lukis, cikgu guna warna lain Okay, kalau kita lukis dia punya wave front lurus, sebab wave front ni dia mesti perpendicular dengan direction. Wave front dia perpendicular dengan direction. Okay, cuma di kawasan yang cetek, lambda dia lebih pendek. Lambda dia pendek lagi daripada yang asal. Okay, pendek lagi. Dan dalam kawasan yang sama, lambda dia sama. Cuma kalau kita banding shallow dengan deep, ada beza lah. Okay, sampai mana? Sampai habis. Tak boleh lukis 3 sampai habis kawasan. Okay, so lambda dia berubah, speed dia berubah. Yang tak berubah ialah frekuensi dan juga direction. Okay, dia boleh lukislah sampai habis. Cikgu nak lukis pakai iPad ni, dia lari-lari sikit. Okay, dan bila dia sampai di hujung, sekali lagi depth dia berubah, iaitu dia masuk ke kawasan dalam pula. Maka sekali lagi kita kena lukis normal line. Okay, kena lukis normal line. Jadi macam tadi juga prosedur nak lukis normal line, kena tengok surface deep kita. Surface of depth kita. Surface of depth kita tegak, maka kita punya normal line akan jadi horizontal lah, sebab normal line is perpendicular to the surface. Okay, jadi bila kita dah boleh lukis normal line, kita boleh tahulah ke mana dia nak pergi. So apa yang kita dapati, sekali lagi incident angle kita 0, maka refracted angle kita 0, maka kesannya kita punya water wave straight juga, arah dia tak berubah. Okay, so yang tadi tahu kena lukis habiskanlah dia punya wave front. Cuma cikgu nak lukis tu dia lagi-lagi. Jadi direction tak berubah, frekuensi tak berubah, yang berubah ialah mana? Yang berubah ialah dia punya speed dan dia punya wavelength. Di mana wavelength dia lebih jauh. Jadi adakah wavelength dekat deep yang ketiga sama dengan deep pertama? Kalau kedalaman sama, wavelength dia sama. Tapi kalau kedalaman tak sama, tak samalah. Okay. Jadi ini bahagian yang last, tapi dalam kedalaman yang sama, lambda dia sama. Yang last ni kita boleh lukis 3 cukup 3 cukup. Yang last. Yang tadi shallow tadi sebab dia belum last, dia tengah-tengah kan. Jadi kita kena lukis Okay, itu pattern pertama. Kita pergi pada yang kedua.
Okay, bila kita dah faham, kita boleh pergi laju sikit lah. Cikgu pun nak kena buat laju-laju sikit. So, lukis normal line. Kita tengok surface kita ni, surface of depth kita tu dia condong. So, normal line kita condong. Kemana dia nak bergerak? Dia akan di shallow region, shallow, speed dia decrease, dia bend towards the normal, dia condong ke belah bawah. Okay, kita masukkan dia punya wavefront. Wavefront ni apa ciri dia? Wavefront ciri dia mesti perpendicular dengan direction. So direction dia bukan yang tu. So dia perpendicular dengan direction. Okay, so itu wavefront kita. Dia perpendicular dengan direction. Okay, kita masukkan. Di kawasan yang cetek, lambda dia lebih pendek berbanding kawasan dalam. Lukis. Kawasan yang sama, lambda dia sama. Lukis sampai habis kawasan yang dalam cetek. Sebab ada lagi kawasan yang seterusnya lepas pada tu. Kalau dah tak ada masalah. Okay, cikgu lukis sampai situlah. Kalau awak nak lukis, awak kena lukis sampai habis. Sebab cikgu nak lukis sampai habis, dia lari-lari kan, iPad. Okay, kemudian dia masuk ke kawasan dalam pula. Kawasan yang dalam, kita tengok surface dia pula macam mana. Surface dekat kawasan dalam ni, dia tegak. Surface Yang tadi, surface dekat kawasan shallow kita, dia lurus tapi dia condong. Maka sebab tu kita punya normal line tu condong. Tapi bila kita punya surface kita tu tegak, normal line perpendicular dengan tegak, dia jadi horizontal lah, kan? Dia mesti perpendicular. Perpendicular ni apa benda? 90 darjah. Dia perpendicular dengan surface kita tu. Okay, ni kita punya permukaan dalam tu dia tegak. Maka dia normal line mesti horizontal lah, sebab 90. Okay, bila dia masuk ke kawasan yang dalam, deep region, speed dia increase. Bila speed dia increase, kesannya dia punya bending dia tu, dia bend ke mana? Dia akan bend away from the normal. Dia nak makin jauh dengan normal. So macam mana dia nak makin jauh dengan normal? So dia akan bend ke sini. Maknanya dia dah makin jauh dengan normal dia. Okay, so dia makin jauh dengan normal. Itu dia panggil bend ataupun refract away from the normal. Kenapa dia bend away from the normal? Sebab speed dia increase. Jadi bila speed dia increase, maka lambda dia juga akan increase. So kita masukkan wavefront. Wavefront ni apa ciri dia? Perpendicular dengan direction. Ni dia tak perpendicular dengan direction, kita pun tarik sampai dia perpendicular dengan direction. Okey, itu perpendicular dengan direction. Perpendicular kan 90 darjah. Okey, kita pun ambil balik yang ni. Masukkan yang kedua, di mana deep region dia lebih panjang lambda dia sebab speed dia lebih tinggi. Okey, ni lukis kurang-kurangnya 3 lah, kan? Nak lukis lebih lagi tak apa, 2 tak boleh lah, sebab kita tak tahu dia berubah ke tak. Nak masuk lagi, masuklah. Di kawasan yang kedalaman dia sama, lambda dia sama. Okey. Itu soalan kedua. Soalan ketiga, saya boleh buat cepat-cepat sikit. Normal line, horizontal, maka incident angle kita 0, maka refracted angle pun 0, dia straight. Okay, gue lukis dulu yang ni. Kemudian dia nak keluar. Okay, surface kita tu horizontal. Dia condong, dia straight tapi condong, maka normal line kita pun condong. Sekarang ni daripada shallow ke deep, dia bend ke mana? Speed dia increase. Bila speed dia increase, dia bend away from the normal. Away from the normal, dia nak makin jauh dengan normal, dia akan pergi situ.
Okey, ni direction dia. Okey. Dari segi wavefront dia, awak boleh lukislah wavefront dia. Cikgu nak cepat. Okey, tak kat sini. Yang ni perpendicular dengan direction. Shallow region. Shallow region dia rapat-rapat. Kedalaman yang sama, lambda yang sama. Okey. Lepas tu dia di kawasan yang dalam ni cikgu lukis sikit lah. Lepas tu awak sambung Dia perpendicular. Sampai dia perpendicular. Okey. Cikgu pendekkan. Okey. Kemudian copy paste. Lambda panjang. Okey. Okey, itu pattern dia. Jadi penuhkanlah kawasan shallow tu Next, nombor 4. Berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti lens. Kita pernah belajar lens sebelum ni kan, menengah rendah kanta. Kanta ada 2, cembung dan cekung. Ini kanta cembung kita panggil. Jadi bila kita punya surface kita ni, kita punya surface of depth kita panggil ni, dia melengkung. Maka apa yang kita kena buat, normal line dia ni dia tak sama. Normal line dia berbeza-beza. Maksud cikgu, normal line dekat tengah-tengah, normal line dekat sebelah atas, normal line dekat sebelah bawah tak sama. Sebab normal line ni dia perpendicular dengan surface. Bila surface kita curve, normal line kita berubah. So macam mana normal line dia? Okey, kita lukis satu-satu. Normal line yang tengah-tengah ni yang kita dah biasa lukis. Straight lah. Okey. Okey, itu normal line tengah-tengah. Normal line yang sebelah atas, dia akan condong ke bawah. Normal line dia condong ke bawah. Normal line yang belah bawah dia akan condong ke atas. Sebab dia mesti 90 dengan titik tu. Jadi kalau kita nak ambil dia punya direction dia, kita kena ambil 3 kat sini. Sebab direction dia semua sama, horizontal. Tetapi disebabkan kerana normal line dia tak sama, kita ambil 3 lah. Senang kita nak tahu ke mana kita punya wave tu nak pergi. Okay. Shallow kepada deep, deep kepada shallow, speed dia decrease, dan bila speed dia decrease, dia akan bend towards the normal. Yang atas ni bend towards the normal, dia turun ke bawah sikit. Yang bawah ni bend towards the normal, normal dia duduk belah atas, dia naik atas sikit. Yang tengah-tengah dia duduk atas normal line, dia akan straight je. Okey. So macam mana pattern dia pula? Pattern dia normal line, kita punya wavefront perpendicular dengan kita punya direction. So yang tengah-tengah ni normal line kita tegak. Yang ni normal line kita dia dah condong. Yang ni normal line kita condong belah sini. Jadi kalau kita nak sambungkan untuk dapatkan pattern, macam manakah bentuk wavefront kita ni? Jadi bentuk wavefront kita ni dia mengikut bentuk permukaan shallow kita tadi. Jadi kita lukislah. Kawasan yang cetek dia rapat, lebih kurang cikgu lukis kawasan cetek dia lebih rapat wavefront dia sebab lambda dia lebih pendek. Cuma nak dapatkan pattern dia sampai habis. Kemudian di luar tu kita kena lukis pula normal line yang kedua. Dekat sini, dekat sini, dekat sini. Di mana normal line dia tak sama juga. Sebab surface kita tu dia melengkung kali kedua. Tapi dia melengkung, lengkungan dia terbalik . Maka bagaimana kita nak lukis normal line dia pula? Okey, normal line dia tengah-tengah, tak ada masalah, straight je. Yang atas, normal line dia akan condong ke atas. Macam tu. Yang bawah, normal line dia akan condong ke bawah. Dan bila mana dia bergerak daripada shallow kepada deep, dalam, speed dia increase. Speed dia increase, maka bila speed dia increase, dia bend away from the normal. Away from the normal, yang atas dia akan ke bawah lagi. Dia condong lagi ke bawah. Dia bend away daripada normal. Yang ni dia pun bend away daripada normal dia. Dan dia akan bersilang di tengah-tengah. Kenapa dia bersilang tengah-tengah? Sebab dia bermula dengan
Ni 3 garisan asal yang kita lukis. Tiga-tiga garisan ni adalah horizontal. Apakah maksud horizontal? Kita punya garisan ni adalah parallel. So bila mana kita punya wave itu dia bergerak, direction dia tu bergerak secara parallel, maka bila dia masuk dalam bentuk yang seperti convex lens, dia akan bersilang pada satu titik di tengah-tengah yang kita panggil dengan nama focal point. Macam mana bentuk wave front kita? Okey, yang sebelah kiri bentuk dia macam ni, dan yang sebelah kanan bentuk dia akan jadi macam ni. Dia buka dengan lambda yang lebih panjang. Okey, itu bentuk corak kita, pattern of refracted water wave. Okay, last kali kita tengok yang nombor 5. Sama juga, kita punya permukaan kita melengkung dua-dua. Cuma dia melengkung terbalik dengan nombor 4. Yang ni melengkung macam tu ke dalam. So kita kena ambil 3 garisan direction. Okay, 3 garisan direction. Atas, tengah dan bawah. Okay. Atas, tengah, bawah. Sebab apa cikgu ambil 3? Sebab bila 3 direction ni, sebab semuanya dia punya wavefront dia horizontal, vertical kan, garis lurus. Tapi bila kita punya wavefront ni, direction ni, dia kena dekat kita punya permukaan depth ni. Permukaan depth kita melengkung, maka garis normal ni tak sama. Macam mana garis normal dia? Konsep yang sama, kalau awak faham tak ada masalah. Yang tengah-tengah garis normal dia horizontal dia lah. Dan kita yang atas ni garis normal dia, tengok dia melengkung macam mana. Yang bawah ni dia melengkung macam tu. Maka apa jadi dengan kita punya direction ni? So dia bergerak dari mana ni? Daripada deep ke shallow. Jadi bila deep ke shallow, dia bend ke mana? Shallow, speed dia decrease. Speed decrease, bend towards the normal. Dia naik atas. Yang ni pun bend towards the normal sebab shallow, speed dia decrease. Tapi normal dia duduk belah bawah. Yang atas normal duduk belah atas. So dia dekat dengan normal. Dia ikut normal. Dia cari normal. Tengah-tengah dia duduk atas normal dah. Dia straight je lah. Yang ni straight je. Jadi bagaimana pattern dia? The wavefront dia. Kita nak masukkan wavefront dia macam mana? Yang ni 90. Yang ni 90. Yang ni 90. Wavefront mesti 90 dengan direction. Jadi kalau kita nak sambungkan bentuk wavefront dia ni, kita dapatlah bentuk wavefront kita sama seperti permukaan depth kita tu lah. Dan di kawasan shallow dia dapat, kita masukkan lah. Okay, lebih rapat, lebih pendek lambda dia berbanding kawasan dalam. Okey, selesai sampai shallow. Kemudian bila wave kita tu sampai dekat permukaan yang kedua, dia punya melengkung tu terbalik. Dia melengkung macam ni. Ni kita panggil concave. Concave. Kalau lens, concave lens lah. Berbentuk ni kita panggil concave. Okey, nampak bentuk dia. Maka sekali lagi kita kena lukis normal line. Kerana apa? Kerana speed dia akan berubah. Kenapa speed dia berubah? Kerana kedalaman dia berubah. Okay, normal line pada 3 titik itu tak sama. Tengah-tengah straight juga. Yang atas normal line dia ke bawah. Yang bawah ni normal line. Tengok surface yang melengkung dia ke atas. Okay, sekarang ni dia bergerak dari mana? Dia bergerak daripada shallow to deep. Shallow to deep. Deep, speed dia increase, maka dia bend ke mana? Away from normal. Away from normal. Dia nak makin jauh dengan normal. Okay, normal dia, yang atas tu normal duduk belah bawah, dia akan away, dia naik lagi atas. Yang bawah ni normal duduk belah atas, dia nak jauh daripada normal, dia akan turun lagi ke bawah. Yang tengah-tengah duduk atas normal, dia akan straight juga. Okey, kita dapatlah direction dia. So bila dah dapat direction dia, maka kita bolehlah lukis dia punya wavefront. Macam mana? 90, 90, 90. Jadi bagaimana kalau kita nak sambung? Lebih kurang Dan di kawasan yang
dalam lambda dia lebih panjang. Kita dapatlah pattern dia. Okey. Itu bagaimana kita melukis the pattern of refraction of water wave. Okey. So study balik tengok macam mana. Jadi untuk yang part ketiga ni cikgu berhenti sampai situ dulu. Nanti kita akan sambung dengan part yang seterusnya, part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.